Baiklah, video kali ini kita akan rungkai kisah Elisa Lam. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Posko. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, saya baru saja menonton satu rancangan dokumentari yang bertajuk Crime Scene: The Vanishing of Cecil Hotel. Rancangan ni dia mengisahkan kematian Elisa Lam yang pernah heboh pada tahun 2013 dan kisah kematian yang menjadi sangat misteri dan menjadi perbincangan orang pada ketika itu. Jadi apakah kisah sebenar Elisa Lam ini? Elisa Lam merupakan seorang wanita perempuan yang ingin mencari kehidupan dan dia ketika itu sedang bercuti di Los Angeles selama 4 hari. Okey, kalau ikutkan dia tinggal di hotel itulah. Namun dia telah hilang pada hari keempat. Okey. Jadi ibu bapanya menjadi risau kerana kebiasaan setiap pagi dia akan call ibu bapanya. Tapi pada hari kehilangannya dia tidak menghubungi ibu bapanya. Jadi ibu bapanya risau dan menghubungi pihak polis mengenai kehilangan anaknya. Dan apabila disiasat, dia telah hilang di Hotel Cecil, okey, yang terletak di Los Angeles. Untuk pengetahuan anda, Hotel Cecil ni, okey, yang terletak di Los Angeles mempunyai sejarahnya tersendiri. Banyak kes jenayah yang berlaku di hotel tersebut. Jadi, pihak polis tidak hairan sekiranya ada orang hilang atau orang mati di hotel tersebut. Ya, jadi kehilangan Elisa Lam ni menjadi misteri dan menjadi ketakutan orang pada ketika itu. Memandangkan kawasan di sekitar Cecil Hotel itu adalah kawasan tempat tinggal gelandangan dan tempat jenayah yang tinggi. Jadi banyak persoalan yang berlaku. Di manakah Elisa Lam hilang? Jadi polis pun pada ketika itu membuat siasatan di manakah Elisa Lam hilang. Jadi polis siasat semua yang terlibat dan cuba jejak di mana kali terakhir dia hilang. Hinggalah polis dapat melihat satu CCTV. Polis mengatakan CCTV di hotel tersebut pun kurang dan dia punya gambar pun tidak jelas. Namun mereka dapat kesan satu visual yang menunjukkan Elisa Lam dalam lift. Okey. Dan apabila mereka lihat Elisa Lam dalam lift tersebut, polis gembira dan mengharapkan mereka dapat cari jawapan lah. Dan berdasarkan video tersebut, Elisa Lam masih berada dalam hotel tersebut. Jadi polis pun segera mengerahkan pasukannya untuk menyiasat setiap sudut dalam hotel tersebut dari bawah hingga ke atas hotel tersebut. Hotel tersebut besar ya. Dan apabila cek hingga menggunakan anjing pengesan, okey, anjing pengesan tersebut hidu sampai di kawasan tingkap, kesannya hilang. Jadi kehilangannya masih menjadi misteri. Polis bingung. Polis blur macam mana ni, ya? Tekanan orang awam dari luar mendesak. Okey, jadi polis pun tidak tahu mau buat apa. Ya, mereka hanya ada petunjuk CCTV dan barang-barang dia, tapi mereka tidak dapat lagi jumpa di mana Elisa Lam. Sampai satu masa polis kongsikan video CCTV yang dalam lift kepada orang awam dan disitulah bermulanya orang awam, ya, berbagai penyiasat website di luar sana membuat spekulasi teori mengenai kehilangan Elisa Lam. Dan berdasarkan kalau anda lihat video CCTV tersebut, memang kita lihat kelakuan Elisa Lam sangat meragukan. Dia seperti sedang bersembunyi daripada seseorang dan perbuatannya agak pelik dan seperti bercakap dengan seseorang. Dan di sinilah mula pelbagai teori-teori yang dikeluarkan oleh orang awam. Ada yang berkata dia dibunuh oleh hantu, ada yang berkata dia bercakap dengan hantu. Pelbagai teori hingga
ia mengganggu siasatan polis. Polis bertambah pening dan polis bertambah bingung dengan siasatan daripada penyiasat website ini. Hingga mereka terpaksa tapis teori-teori daripada penyiasat website ini. Mereka hanya mengambil mana yang logik, mereka ambil. Sampai satu masa, penginap-penginap hotel mengadu masalah air di kawasan hotel tersebut. Tekanan air sangat tidak kuat dan apabila penginap hotel membuka paip, air berwarna hitam. Jadi, seorang penyelenggara hotel, lelaki, saya ingat Rodriguez nama dia, dia cuba periksalah apa yang ada dalam berlaku pada tangki ataupun air tersebut. Dan apabila dia naik ke atas tangki dan cuba lihat apa dalam tangki, dia terjumpa mayat Elisa Lam. Dan disitulah situasi tambah menjadi misteri. Macam mana Elisa Lam boleh mati di dalam tangki tersebut? Dan penginap-penginap hotel tersebut terkejut dan merasa, woi guys, macam manalah kalau kau rasa sudah mandi, sudah minum air yang berisikan mayat. Oh, satu mimpi ngeri untuk penginap-penginap hotel tersebut. Dan pasukan polis pun dikerah untuk ke tangki tersebut. Dan berdasarkan dokumentari tersebut, mayat dalam tangki tersebut sudah terbiar selama 19 hari. Jadi, lagi banyak spekulasi dikeluarkan oleh orang awam, oleh netizen. Ya, orang mempersoalkan macam mana dia boleh mati. Siapakah yang bunuh dia hingga boleh masuk dalam tangki tersebut? Macam mana dia boleh masuk? Banyak cerita orang. Jadi polis belum selesai lagi hal sebelum ni. Polis tambah pening. Orang keluarkan spekulasi mengenai kematian Elisa Lam di dalam tangki. Jadi polis pun membuat bedah siasat, dan apabila mereka membuat bedah siasat terhadap mayat Elisa Lam, mereka tidak jumpa sebarang bukti jenayah ke atas mayat Elisa Lam. Tidak ada bukti, tidak ada jenayah seksual, tidak ada orang cekik, tidak ada tetakan, pukul, tidak ada. Jadi benda ni menjadi misteri. Jadi mereka terpaksa tangguhkan pengumuman mengenai punca kematian Elisa Lam. Mereka tunggu beberapa lagi ujian-ujian kimia untuk menentukan kematian Elisa Lam. Akibat lambat keputusan bedah siasat tersebut, lagi banyak spekulasi yang dilontarkan oleh orang awam, oleh penyiasat website ni kepada polis, hingga ada seorang penyanyi black metal yang digelar sebagai Morbid. Kebetulan dia tinggal 2 bulan di hotel tersebut. 2 bulan sebelum kematian Elisa Lam, dia ada menginap di hotel tersebut. Dan dia ada buat sebuah lagu black metal. Taulah black metal, dia akan nyanyi lagu rock, lagu kematian, lagu memang lagu metal lah. Dan kebetulan lirik lagu-lagunya ada kaitan dengan kematian Elisa Lam. Dan penyiasat website netizen telah membuat teori kemungkinan Morbid ni adalah pembunuh Elisa Lam. Untuk pengetahuan kamu, Morbid ni dia seorang penyanyi black metal yang berasal dari Meksiko. Kebetulan dia ada kontrak dengan muzik lah, untuk buat video muzik di kawasan Los Angeles. Jadi dia pun terkejutlah dituduh sebagai pembunuh Elisa Lam, ya. Dan dia terpaksa buat pengakuan yang menyatakan bahawa dia tidak terlibat dengan pembunuhan Elisa Lam. Namun begitu, banyak orang tuduh dia hingga dia tekanan dan hampir membunuh diri. Dan penyiasat website ni pun mereka beritahu polis, siasat Morbid ni, siasat, mungkin dia yang bunuh. Tapi polis tidak ada bukti dan tidak ada fakta yang menyatakan Morbid ini yang bunuh Elisa Lam. Dan Morbid sendiri pun dia bingung, dia dituduh. Dia tahu dia penyanyi black metal, ya. Dia pun terkejut jugalah, dan dia memang rasa tekanan dan rasa dibuli oleh netizen dan orang luar sana. Dan akhirnya keputusan bedah siasat Elisa Lam telah pun keluar. Dan
keputusan bedah siasatnya menunjukkan Elisa Lam sebenarnya mati akibat kemalangan. Dan berdasarkan bedah siasat tersebut menyatakan bahawa Elisa Lam kematiannya disebabkan oleh penyakit bipolar ataupun penyakit kemurungan. Ketika dia bercuti di Los Angeles tersebut, dia tidak mengambil ubat kemurungan dia dan menyebabkan penyakit kemurungan dia menjadi-jadi. Jadi menyebabkan dia berhalusinasi dan berpikiran tidak betul. Dan ini dikuatkan lagi, dikukuhkan lagi melalui pengurus hotel tersebut. Dia mengatakan Elisa Lam pertamanya berkongsi bilik dengan beberapa orang, namun orang yang berkongsi dengan biliknya tidak selesa dan membuat aduan, dan Elisa Lam pun berkelakuan pelik di dalam hotel tersebut menyebabkan dia dipindahkan ke bilik yang lain. Dan selepas dipindahkan ke dalam bilik yang lain, barulah di situ dia hilang dan mati. Jadi ramai yang tidak berpuas hati dengan kematian Elisa Lam disebabkan kemalangan. Namun setelah disiasat, yes, memang betul dia ada masalah kesihatan. Jadi memang benar di penyakit kemurungannya tu menyebabkan dia tidak boleh mengawal dirinya, dia berhalusinasi, dan ini dibuktikan melalui rakaman CCTV tersebut yang di dalam lift dia berkelakuan pelik seperti melihat seseorang. Jadi disitulah pengakhiran kes Elisa Lam. Dia mati disebabkan kemalangan sebab dia tidak ambil ubat penyakit kemurungan dia. Jadi di sini banyak pengajaran yang kita dapat melalui kisah Elisa Lam. Pertama, mengenai netizen yang terlalu cepat membuat sangkaan, teori, ya, tuduhan hingga mengganggu siasatan polis. Akibat mereka membuat macam-macam teori konspirasi, ada hantu lah, ada misteri lah, menyebabkan siasatan polis terganggu dan menyebabkan polis tertekan untuk membuat siasatan. Dan sampai satu masa mereka menuduh seorang penyanyi black metal sedangkan penyanyi tersebut tidak salah. Okey, dan menyebabkan penyanyi tersebut kemurungan, rasa bersalah sedangkan dia tidak buat pun pembunuhan tersebut. Kesian sangat penyanyi tersebut. Dan yang sedihnya bila sudah keluar keputusan kematian yang menyebabkan kemalangan, tiada satu orang pun minta maaf dengan penyanyi black metal tersebut. So when the news were released about her death being an accident, no one apologized to me, no one reached out to me. Ya, dia sangat sedih dengan apa yang terjadi kepada dirinya. Selain daripada itu pengajaran dalam kisah ini, sekiranya kamu ada penyakit kemurungan, kalau boleh rujuk dengan hospital, rujuk dengan doktor pakar. Sekiranya ada ubat, ambillah ubat tersebut, makanlah ikut dos yang ditetapkan. Jangan kamu tidak anggap diri kamu tu sudah sihat, tidak perlu ambil ubat. Kadang-kadang benda beginilah yang menjadi punca menyebabkan orang fikir yang bukan-bukan. Jadi takziahlah untuk keluarga Elisa Lam dengan apa yang berlaku, dan kepada orang awam kalau boleh jangan buat spekulasi yang meluluh tanpa fakta di tangan. Sedangkan polis sebenarnya ada fakta di tangan tapi mereka tidak buat spekulasi sembarangan hingga menyebabkan orang dibuli, ya, seperti penyanyi black metal tersebut. Tidak semua benda kita perlu kaitkan dengan benda-benda misteri ataupun mistik. Kadang-kadang ada benda tersebut memang betul dia mempunyai masalah peribadi tersendiri seperti kisah Elisa Lam ini. Kita perlu ambil iktibar melalui kisah Elisa Lam ini. Janganlah kita buat spekulasi, ya, hingga menyebabkan keadaan menjadi buruk dan hingga menyebabkan keadaan menjadi susah. Jadi setakat itu saja video saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Ali bosku, assalamualaikum.